Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya dalam Sembang Laravel. So hari ni macam yang kita dah buat pada yang sebelum ni, iaitu kita dah pergi kepada bagaimana routes secara asasnya bergerak, iaitu kita akan ada /users dan juga /users ID, dan kita tengok bagaimana dia panggil, macam mana dia passing data. So hari ni apa yang kita nak buat ialah kita nak membetulkan balik kod kita tadi tu yang sebelum ni, iaitu instead of kita menggunakan closure ataupun anonymous function, kita preparekan dia dengan cantik lah, kita masukkan dalam controller dan sebagainya. Okay, so apa yang kita nak buat hari ni, kita mula-mula sebelum kita gerak ke depan, aku lupa nak cakap yang sebelum ni kita gunakan, sebab kita kan hari tu dah ada Git. So korang boleh je sebenarnya untuk simpan contohnya progress apa yang kau tengah buat hari tu. So apa yang aku buat, masuk semua update for episode 4. Routes. So aku simpan dulu, dan kalau nak push, then push, tak masalah. Okay, so kita mulakan ya, macam aku cakap, instead of kita menggunakan users dan juga users ID macam ni untuk ada function dan sebagainya, dia tidak berapa elok, kerana yang pertamanya dari segi management punya kod akan susah lah, sebab bila lagi panjang lagi leceh dan file routes ni akan jadi panjang sangat. Yang kedua adalah Laravel tidak boleh menggunakan, korang tidak boleh menggunakan satu function dalam Laravel, iaitu route sketch bila korang gunakan closure ataupun anonymous function macam ni. Okay, apa yang kita boleh buat sekarang adalah kita akan run satu PHP artisan make controller scaffold, kita panggil users controller. Kat sini akan ada dua mazhab. Yang pertama akan menggunakan user controller, iaitu singular. Ada satu lagi mazhab menggunakan plural users controller. Aku lebih suka menggunakan plural users controller disebabkan aku nak standardize antara view punya nama, model punya nama dan yang lain-lain juga. So aku tak berapa minat nak gunakan banyak-banyak nama lah, kan dia akan jadi confuse sebenarnya. So method yang aku buat selalunya adalah untuk tempat lain semua aku akan gunakan singular, tetapi kecuali aku akan guna plural, kecuali untuk model iaitu singular. So dekat sini aku akan guna users controller -- scaffold, silap, resource. So apa yang berlaku adalah dia akan create satu controller, users controller, dan kita tengok kat sini dia akan extend controller dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, sebab kita tadi kalau kita perasan kita gunakan .r. .r bermaksud resources. Dia juga kalau tak nak guna macam ni, kau nak guna resources pun boleh juga macam tu. Resources ni bermaksud dia akan create yang basic, boleh kata macam basic crude atau bread. Kita tak panggil, actually ada perbezaan. Kalau dulu kita akan panggil crude, iaitu create, retrieve, update, delete. So kalau yang modern punya kita akan panggil sebagai bread. Browse, read, edit, add, dan juga satu lagi delete. So dia akan ada perbezaan dekat situ, iaitu kalau dulu create, retrieve, update, delete ada 4 saja, tetapi kalau yang modern punya ataupun yang latest punya dia akan ada 5. Satu browse ni actually kalau dalam Laravel index lah. Index tu adalah browse, dia hanya list saja, list of data. Read adalah untuk baca saja, tapi bukan edit. E untuk edit, add untuk tambah, dan juga delete untuk buang. Okay, so apa yang berlaku macam tadi, kita boleh masukkan users function kat sini kan. Instead of kita letak kat dalam sini, kita cut kat sini, pergi kepada index. Okay, kita pergi kepada index, yang ni kita import. Kat sini aku import use add model users. Kat sini aku
aku punya akan ada notice disebabkan return aku gunakan respon, tapi sekarang ni aku menggunakan return biasa saja. Untuk menghilangkan ni aku tambah dulu. Yang ni tak payah buat pun tak apa kalau korang punya, sebab kalau PHP Storm dia akan quite sensitive sikit benda ni, nanti dia akan bagi notice dan sebagainya. Dia kata return ni documentation, sebab benda ni melibatkan documentation. So instead of gunakan function, kita akan panggil user controller, users controller alias index. Alias bermaksud dia nak panggil kepada function apa. So users controller alias index dia akan membaca function class users controller, function dia ialah index. Kalau kita tengok balik dekat sini, alright, so benda yang sama keluar, tak ada masalah. Sama juga kalau kita pergi tengok tadi ialah show. Show ni yang macam tadi kita kata, dia akan tunjuk saja. Tengok balik kat sini, letak, actually copy paste apa yang korang buat sebelum ni. So user kalau tak nak pun ini lepaskan, terus return. Okay, kat sini kita ubah, instead kita hantar function users controller show. Siapa yang berlaku? Kita satu saja. Okay, betul, tak ada masalah. So apa yang berlaku sekarang ni, apa yang korang buat adalah instead of menggunakan closure, korang tukar kepada panggil dalam kaedah string, ataupun korang panggil dalam kaedah controller, panggil controller, users controller, function dia apa dan sebagainya. Okay, so aku akan tunjuk sikit macam mana kita nak cantikkan lagi dia punya list ni. Kalau kita tengok dekat sini, list dia akan keluar dalam bentuk JSON dan habis macam tu kan. So macam tak berapa sesuai. Apa yang perlu kita buat adalah kita boleh tambah return sebagai view. Kalau kita tengok kat sini, yang sebelum ni dah ada dah return view welcome kan, kita copy je, tak ada masalah. Ini kita yang bawah ni kita comment dulu, tak ada masalah. So instead of welcome, kita buat satu benda, contohnya users.index macam tu. So tapi users.index sekarang ni dia tak ada lagi, sebab kalau kita tengok dalam views kosong. Apa yang kita perlu buat adalah kita create satu directory baru, users. Lepas tu okay, dalam kalau kita pasang kat sini, dia akan panggil HTML pun tak apa, PHP pun tak apa. Next.blade.php. .blade tu penting okay. Apa. So kalau perasan kat sini, aku punya directories punya method adalah aku punya secara senang views users index.blade.php. Tetapi kalau dalam ni aku panggil users.index saja. So dot dekat situ menunjukkan directory slash. Kalau dalam ni, actually kalau dulu boleh guna macam ni pun boleh, tapi aku tak pasti boleh ke tidak sekarang. So kalau kita tengok users index, okay, nampak macam berjaya. Cuba kita ubah sikit kat sini, nak tahu dia boleh ke tidak, test. Ok, jalan. So untuk mencantikkan sikit HTML-5, tekan tab. Sepatutnya korang punya mesti boleh. Ini ialah macam mana-mana IDE, contohnya macam Sublime ke apa benda ke, sepatutnya dia akan support HTML 2.5. Dia akan panggil basic template untuk HTML5. So H1 kita ambil lah kat sini, users listing, users list. Ok, dah ada. Actually kalau ini kita panggil sebagai emmet. Kalau korang boleh guna emmet dan tak ada masalah. Kalau tak ada, kita buat satu-satu lah. Macam ni, table OTR macam tu kan, OTD macam tu. Dan kalau korang ada emmet,
Kalau subline korang boleh install Emmet iaitu macam daripada dia punya plugin punya tempat. Kalau yang macam Visual Code Visual Studio aku rasa macam dah ada. Dia akan mudahkan untuk ni je, tak ada benda sangat pun sebenarnya. Ambil 3 lah, number, lepas tu name, lepas tu action, body, tinggi dalam 3. So apa yang berlaku kat sini ialah aku nak suruh buat dia TA body. Lepas tu bawah TA body ada child dia ialah TR, dan bawah TR ada child iaitu TD. Aku nak 3 biji, dan dia buat macam ni. Test. Kita tengok jadi ke tidak. Ok, cun dia jadi. Ok, so dekat sini kat sini aku boleh buat loop dia. Apa yang berlaku kat sini, aku nak data yang tadi tu yang kita dapat daripada controller, kita nak passing kepada view, dan kita akan loop dekat situ. So kita ambil tadi yang kita ambil kita dah run, letakkan sebagai users. Ok, kat sini aku nak tarik data daripada users punya table, dan aku akan passing kepada view. So aku letakkan users ikut user all. Dekat sini secara aku cadangkan, kalau korang tarik apa-apa data daripada database yang korang anggap, korang nampak benda tu memang boleh ada lebih daripada satu, gunakan plural. So at least kau tahu, ok dia ni users, ada banyak. So lepas ni kita dapat tu, kita guna compact users. Compact users maksudnya kat sini dia akan compact ni adalah function PHP yang mana kalau baca dekat sini dia akan create array, dia akan cipta satu array yang menaiki variable dan juga value dia. Maksud dekat sini kalau kita panggil, walaupun dia guna string kat situ, string tu adalah variable name, maksudnya kat itu users. Apabila users nanti PHP dia akan cari dekat dalam function ni ada tak satu variable nama dia users. So kalau ada, dia akan ambil data users ni masuk kat dalam tu. So kalau tengok ada error tak? Tak ada error. Ok, cun. Tetapi aku perlu ingatkan untuk 7.1 PHP 7.1, kalau korang letak apa-apa satu contohnya variable yang tidak wujud dalam function tu, dia akan keluar error. Ni kena jaga-jaga sebab dia akan bagi tahu undefined variable kalau dulu dia boleh escape benda tu, tapi disebabkan dari segi performance diorang buang untuk escape tu, dan diorang tak nak check, diorang tahu kalau tak ada terus error. Lebih strict lah senang kata. Pada dulu kurang strict dia. So selepas korang hantar users ni, actually korang boleh panggil balik users tu kat sini. Kalau kita tengok contohnya kita kat sini T-body, untuk aku akan buat kat sini apa yang aku buat, aku buat for each loop, for each users loop, then show the data. Okay, kat sini just aku letak temporary je untuk idea. For each ini dalam Laravel, kalau ini adalah dalam Blade templating, korang boleh alias for each, dan nanti dia akan tukar kepada bentuk yang asal dia lah. So users as user, indexing. So kat sini aku akan tukar 2 curly bracket I plus 1 untuk aku gunakan index, user name, button, sekian-sekian, tak perlu tunggu dulu. Edit show. So dekat sini kita tutup and for each. So pre-indent. So apa yang berlaku kat sini, kita kurungkan TR ni untuk kita loop step satu dia.
refresh, dia akan jadi macam ni. So apa yang berlaku actually, setiap satu user tu dia akan copy paste macam ni lah, satu macam tu. So dia akan jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tu akan looping lah. So nanti mungkin aku akan kalau perlu, mungkin ada yang tengok video ni dan sebenarnya tak berapa pasti macam mana looping tu boleh berlaku, sebab mungkin tak pernah gunakan PHP ataupun mana-mana programming. So actually looping ni, apa yang dia perlu buat ialah dia ada banyak cara looping. Dan dalam for each, maksudnya dalam for each ni dia akan baca setiap satu data dalam array tu, dia akan pecahkan ikut susunan array nombor 1, nombor 2, nombor 3, dan setiap satu tu dia akan jalan satu sampai dah habis. So disebabkan itu, kalau kita tengok kat sini sampai 51 habis. Okey. So kalau kat sini aku nak buat just a link. Sekarang ni kalau kita tengok dia ambil users slash hashing, hashtag hashing kan. So kat sini kita nak ubah daripada yang kita boleh view tadi. So kita buat curly bracket. Dalam Laravel dia ada satu function iaitu routes, dan dia boleh baca kat sini. Sorry, aku ambil set basic dulu. So korang boleh buat users dan juga ID, user ID. Okay, kalau kita tengok nanti dia akan tukar kepada dia punya URL kat bawah tu kan, users/1. Boleh users/1. So maksudnya bila kau tekan, dia akan buka data 1. Contohnya ni, keluar data nombor 9 dan sebagainya. Kat situ dia akan keluar. So list ni dia akan sampailah hujung 51. Tetapi kalau cara macam ni, sebenarnya dia akan ada pro and cons. Pro dia kau senang nak nampak sebab dia tak perlu kau panggil blade dan sebagainya. Tetapi dari segi long term, aku tak cadangkan guna macam ni, tapi aku cadangkan guna satu lagi method, iaitu routes. Dan ni dia akan panggil routes name, kita akan panggil users.show user ID. Apa yang berlaku, aku akan cuba untuk panggilkan URL ni berdasarkan menggunakan routes name. Tapi kalau kita refresh, sepatutnya dia akan ada error sebab dia kata routes user.show.define. Okay, routes.show.define ni maksudnya bila dia cari dalam routes file, dia tak jumpa yang menggunakan nama tersebut. So untuk kau gunakan kat situ, apa yang perlu buat ialah name users.name show. Sini nampak tak, dia akan tukar sama je macam tadi juga. Tapi kebaikannya, contohnya lah tiba-tiba aku kata aku ada satu function baru, mungkin show latest ke, pastilah apa yang berlaku kat korang punya. Dan walaupun kat sini aku matikan, walaupun kat sini aku menggunakan users.show, URL sini mungkin akan berubah. Contohnya new kat sini kan. Okay, kalau kat sini, kalau tengok aku tukar dia punya URL dekat dalam routes users ID new contohnya kan, dekat sini pun akan berubah. So itu yang bagus dia. Contohnya dia akan memudah cara kau kalau kau perlu tukar dia punya URL, mungkin kau perlu tukar dia punya function name dan sebagainya. Dan kau tak perlu tukar banyak tempat, tak perlu cari users.show yang menggunakan user/id ni kat mana, satu-satu cari tempat. Perlu ubah kat dalam routes, dalam setting, dan semua lain tempat akan berubah. Settle. So kalau korang berminat untuk actually apa yang perlu buat, dia punya lama dia. So dekat sini sama je. Kalau dia masuk kepada show users/3, maksudnya dia akan masuk dalam function users controller show, buka pada users controller show. Sekarang ni kita hanya return macam ni saja. Apa yang kalau korang nak test buat, dapatkan satu data tadi tu, lepas tu return view, mungkin buat view baru iaitu show users.show, hantar tu show je, tak ada masalah. Okay, so aku tinggalkan korang dekat sini yang part tu untuk korang test. Just some exercise, nanti kita akan tunjuk balik lah macam mana. Okay, thank you, kita jumpa lain kali.